Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak ajar bahagi perpuluhan tahun 5. Kita mulakan dengan contoh yang mudah dahulu. 1 dibahagikan dengan 4 apabila melibatkan nombor perpuluhan bahagi sampai habis tanpa dapat baki. Maka kita menggunakan kaedah bentuk lazim. 1 bahagi 4, 1 di dalam, 4 di luar. Jadi sifar 4. Jadi kita lihat di sini, 1 di dalam sifar 4 tiada, dia berada di atas 4 ni. Maka sifar lah. Jadi tolak sifar, sifar pun di atas. Jadi dia bilangan pun bilangan yang ke sifar. Bilangan yang ke sifar. Jadi sifar pun di atas. Jadi kita selesaikan 1 tolak sifar. Jadi kita dapat 1. Masih berbaki. Bahagi nombor perpuluhan ni dia mesti bahagi sampai habis sampai tidak ada baki. Jadi kita kena letak titik. Letak titik, kita adakan sifar. Jadi turun sifar, 1 ni akan jadi 10. Jadi 10 di dalam sifar 4 berada di antara 8 dan 12 ni. 10 berada di antara 8 dan 12, maka kita akan guna 8. Jadi tolak 8. 8 ni bilangan yang kedua, maka di atas kita letak sebagai 2. Jadi kita selesaikan 10 tolak 8. Pinjam 1 daripada 1, maka yang sebelah ni akan jadi 10. 10 tolak 8, dia akan jadi 2. Masih berbaki 2. Kita adakan sifar lagi. Turunkan sifar, dapat 20. Nombor ni jadi 20. Maka 20 dalam sifar 4 ada bilangan yang pertama 2, 3, 4, 5. Bilangan yang kelima. Jadi kita selesaikan dulu. Tolak 20. Maka yang bilangan yang kelima. Jadi 20 tolak 20, jawapan dia sifar. Maka jawapan yang kita dapat bagi 1 bahagi 4 ialah sifar perpuluhan 25. Baik, kita teruskan kepada 1215 bahagi dengan 6. Contoh yang berikutnya. Jadi menggunakan kaedah bentuk lazim, 1215 dibahagikan dengan 6. Buat sifar 6 sampai habis. Sifar 6 kita buat sampai 9 sahaja. Apabila melibatkan pembahagian menggunakan kaedah bentuk lazim, sifar 6 kita buat hanya sampai 9 sahaja. Jadi 1 tidak boleh dibahagikan dengan 6 sebab 1 lebih kecil daripada 6, maka kita akan jadikan 12. Kita lihat dalam sifar 6 ada tak 12? Ada di sini ya. Jadi kita akan guna 12 tolak 12. Jadi 12 ni bilangan yang kedua dalam sifar 6 ni. Maka di atas kita letak 2. Jadi kita selesaikan 12 tolak 12, kita akan dapat sifar. Turun 1. Jadi 1 dalam sifar 6 berada di atas 6. Bilangan dia bilangan yang ke sifar. Jadi kita selesaikan 1 tolak sifar lah. Jadi bilangan dia ke sifar, jadi sifar lah di atas. Jadi 1 tolak sifar 1. Turun 5 jadi 15. Jadi kita lihat 15 berada di antara 12 dan 18. Maka kita akan guna 12 juga. Jadi tolak 12. 12 ni bilangan yang kedua, maka di atas kita letak dia sebagai 2. Jadi kita selesaikan 5 tolak 2, kita dapat 3. Masih berbaki. Jadi adakan titik. Adakan titik. Letak sifar. Turunkan sifar, maka 3 ni akan jadi 30. 30 dalam sifar 6 ada di sini ya. 30 sifar 6 ada di sini. Maka kita akan guna 30 tolak 30. 30 ni bilangan yang kelima dalam sifar 6, maka kita letak 5 di atas. Maka kita selesaikan 30 tolak 30, kita akan dapat sifar. Dan jawapannya 202.5. Baik, kita teruskan kepada contoh yang berikutnya. 20.385 kita bahagikan dengan 15. Menggunakan kaedah bentuk lazim, 20.385 kita letak di dalam, 15 kita letak di luar. Kemudian kita buat sifar 15 dahulu menggunakan kaedah gabung sifar. Jadi sifar 15 terbahagikan kepada 2. Sebelah kiri sifar 1, sebelah kanan sifar 5. Jadi kita buat sifar sebelum tu jangan lupa
Disebabkan nombor perpuluhan, pastikan kita letak nombor perpuluhan dahulu di sini. Letak siap-siap supaya kita tak lupa. Kerana sekiranya kamu menjawab soalan atas ni tak ada titik, maka jawapan kamu salah disebabkan nilai dia berbeza. Jadi kita buat CV15. Sebelah kiri CV1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manakala sebelah kanan CV5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kemudian kita terus kepada menggabungkan CV. Cara dia, nombor paling kanan kita letak dulu. Nah, ni nombor paling kanan. 5 sifar 5 sifar 5 sifar 5 sifar 5 ni merupakan nombor paling kanan. Jadi kita letak dahulu. Kemudian nombor yang paling kiri ni kita tambah dengan ni yang tengah-tengah ni. Disebabkan sebelah 5 ni tidak ada nombor, maka 1 tambah sifar 1 lah. Jadi kalau macam ni 2 tambah 1 akan jadi 3. 3 tambah 1 akan jadi 4. 4 tambah 2 akan jadi 6. Seterusnya sehingga 9 tambah 4 akan jadi 13. Maka lengkap CV 15 kita. Sebab bila kita gabung, jadi yang ni, ini kita dapat untuk CV 15 kita. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 dan 135. Kita akan guna untuk menjawab soalan ni. Baik, kita teruskan. 2 tidak boleh dibahagikan dengan 15 kerana 2 kecil. Maka kita jadikan 20. Okay, baik, 20 dalam CV 15 berada di antara 15 dan 30. Maka kita akan guna yang atas. Mesti guna yang kurang. Guna yang atas tu maksudnya kita akan guna yang kurang. Maka bila kita guna yang kurang, jadi tolak 15. 15 merupakan bilangan yang pertama dalam CV 15. Maka 1 di atas. Kemudian kita tolak macam biasa. Sifar tak boleh tolak dengan 5. Ambil 1 daripada 2. 2 akan jadi 1. 2 akan jadi 1 dekat sini. Maka sifar ni akan jadi 10. 10 tolak 5 akan dapat 5. Kemudian turun 3. 53. 53 dalam CV 15. Jika kita lihat di sini, 53 berada di antara 45 dan 60. Di sini 53. 53 berada di situ. Kita akan guna yang atas. Guna 45. Mesti guna yang kurang. Jadi tolak 45. Jadi 45 ni bilangan yang ketiga dalam CV 15. Jadi kita letak di atas 3. Okey, teruskan dengan menolak. Tolak macam biasa. Jadi 3 tak boleh tolak 5. Ambil 1 daripada 5. 5 akan jadi 4. Sini 4 lah. Jadi 3 ni akan jadi 13. Jadi 13 tolak 5 kita akan dapatlah 8. Jadi 4. 4 tolak 4 sini sifar lah. Sifar. Baik, kita teruskan. Turun 8. Bahagi sampai habis. Jadi kita dapat 88. 88 dalam CV 15. Cari dalam CV 15 yang berwarna merah ni. 88 berada di antara 75 dan 90. Maka kita akan guna 75. Guna yang kurang. Guna yang atas. Jadi tolak 75. Tolak macam biasa. 8 tolak 5 T. Sebelum tu 75 merupakan bilangan yang kelima dalam CV 15. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan yang kelima. Jadi atas ni kita letak 5. Jadi kita selesaikan hasil tolak ni. 88 tolak 75. 8 tolak 5 kita dapat 3. 8 tolak 7 dapat 1. Kemudian turun 5. 135. Kita cari 135 dalam CV 15. Ada di bawah ni. Sekiranya ada, kita gunakan sahaja. Jadi 135. Terus kita buat tolak 135. Dan kita bilang 135 merupakan bilangan yang ke-9 dalam CV 15. Maka di atas kita letak dia sebagai 9. Jadi ini bila kita selesaikan, dia akan dapat sifar lah hasil tolak dia. Dan jawapan yang kita dapat ialah 1.359. Ini jawapannya. Baik, kita teruskan pada soalan yang berikutnya. 88.272 kita bahagikan dengan 24. Bentuk lazim. Jadi kita buat CV 24. CV 24 potong 2. Menggunakan kaedah gabung CV.
Sebelum tu jangan lupa nombor ada titik. Jadi letak titik siap-siap dekat atas ni supaya kita tak lupa. Jadi kita buat CV24 Buat sebelah kiri dulu. CV2 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kemudian CV4. Kita letak garisan kuning ni supaya memisahkan di antara dua CV ni. Kemudian 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan 36. Seterusnya proses menggabungkan. Jadi nombor paling kanan kita letak nombor paling kanan. Macam ni nombor paling kanan 4, 8, 2, 6, sifar 4. Seterusnya sampai 6 nombor paling kanan. Nombor paling kanan kita letak dulu siap-siap. Seterusnya proses kiri tambah dengan yang tengah. Jadi kalau macam ni 2 dia tambah dengan sifar, dia dapat 2. 4 tambah sifar 4. 6 tambah 1 dapat 7. 8 tambah 1 dapat 9. Seterusnya 10 tambah 2 dia dapat 12 kat sini. 12 tambah 2 dapat 14. 14 tambah 2 dapat 16. 16 tambah 3 dapat 19. Manakala 18 tambah 3 kita dapat 21. Maka lengkap CV 24 kita, iaitu 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192 dan 216. Bila dah lengkap, maka kita boleh gunakan CV24 ni untuk menyelesaikan soalan pembahagian nombor perpuluhan ni. Jadi 8 tidak boleh dibahagikan dengan 24 sebab 8 kecil, 24 besar. Jadi kita gabungkan jadi 88. 88 adalah CV24 berada di antara 72 dan 96. Sini 88. Maka kita akan guna yang atas, tolak 72. Tolak macam biasa, 8 tolak 2. Sebelum tu 72 merupakan bilangan yang ketiga dalam CV 24. Jadi letak 3 dekat atas. Diselesaikan hasil tolak ni. 8 tolak 2 6, 8 tolak 7 1. Turun 2. Turun 2 ni. Turun 2. Jadi 162 di dalam CV 24. Dekat mana dia duduk? 162 berada di sini. Berada di antara 144 dan 168. Dia belum sampai 168 lagi. Jadi kita akan guna 144. Mesti guna yang kurang, tak boleh guna yang lebih. Jadi tolak 144. Tolak 144. Jadi 144 ni bilangan ke berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan ke-6. Jadi atas kita letak 6. Jadi kita selesaikan ni, hasil tolak ni. 2 tak boleh tolak 4. Ambil 1 daripada 6, 6 jadi 5. Jadi 2 ni akan jadi 2, 12. 12 tolak 4 dapat 8. 5 tolak 4 dapat 1. Jadi 1 tolak 1 sifar lah. Kemudian kita teruskan turun 7. Jadi nombor ni 187. Baik, 187 di dalam CV 24. Di mana? 187 berada di sini. Berada di antara 168 dan 192. Jadi kita akan guna 168. Tolak 168. Baik, 168 bilangan keberapa dalam CV 24? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita letak di atas tu 7. Jadi kita selesaikan hasil tolak ni. 187 tolak 168. 7 tidak boleh tolak dengan 8. Ambil 1 daripada 8. 8 akan jadi 7. Manakala 7 akan jadi 17. Jadi 17 tolak 8 9. 7 tolak 6 1. Kemudian turun 2. Baik, mana 192 di dalam CV 24 ada? Sekiranya ada, kita gunakan terus. Jadi tolak 192. 192 ni merupakan bilangan yang ke-8 di dalam CV 24. Maka kita terus gunakan 192. Jadi hasil tolak di bawah ni kita akan dapat sifar. Maka jawapannya yang kita dapat di sini ialah 3.678. Baik, kita teruskan kepada kaedah seperti mana mendarab perpuluhan. Kita guna kaedah lompat-lompat. Kita guna kaedah lompat-lompat. Sebenarnya kaedah lompat-lompat ni merupakan kaedah mengalihkan titik.
Kita boleh guna dalam peperiksaan, tapi dengan syarat kita kena tulis ayat matematik ni. Ni ayat matematik ni kena ada sewaktu menjawab soalan peperiksaan. Baru kita nak lompat ke mana pun tak apa. Jadi ingat, nombor kotak titik, kita letak titik dia, nombor berada di titik paling kanan. Sebelum tu, kaedah ni kita guna apabila membahagi dengan 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan sejuta untuk sukatan pelajaran UPSR sampai sejuta sahaja. Jadi, apa sahaja membahagikan dengan nombor 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan sejuta, kita boleh guna kaedah ni. Jadi, nombor kalau tak ada titik, kita letak titik dulu. Disebabkan bahagi, sekiranya darab kita lompat ke kanan. Jadi yang ini bahagi. Jadi bahagi kita akan alihkan titik tu sebelah kiri. Jadi kita kira ada berapa biji, ada berapa kosong kat sini, berapa sifar. Ada 2 sifar di situ. Jadi kita akan alih titik tersebut 2 kali ke sebelah kiri. Jadi 1, 2. Kita boleh buat dalam periksa ni ya. Kemudian nyatakan jawapan akhir dia sifar perpuluhan 62. Baik, cikgu teruskan dengan contoh yang berikutnya. 9.3 kita bahagikan dengan 1000. Jadi bahagi, kita ingat, disebabkan nombor ni dah ada titik, jadi tak perlu, macam nombor yang atas ni tak ada titik, jadi kita kena adakan titik paling kanan sekali. Jadi sekarang nombor ni dah ada titik, jadi tak perlu kita adakan titik lagi. Jadi bahagi kita ingat mesti sebelah kiri, kalau darab sebelah kanan lah. Ini bahagi, jadi kita akan alihkan titik tersebut, kita lompat sebelah kiri. Kita kira ada berapa sifar dekat sini? Ada 3. Jadi kita akan lompat 3 kali. 1, 2, 3. Lengkung yang tak ada nombor kita letak sifar. Jadi jangan tinggal jawapan sebegini. Jangan tinggal sebegini sewaktu kamu menjawab soalan peperiksaan. Ini tidak diterima pakai sebagai jawapan akhir. Kamu kena tulis sifar. Tuliskan jawapan akhir dia sebagai sifar perpuluhan sifar 93. Baru dikira sebagai jawapan penuh. Seterusnya soalan yang berikutnya. Contoh 100.86 bahagikan dengan 10. Jadi bahagi 10, kita akan lompat sebelah kiri. Sifar ada 1. Disebabkan sifar 1, kita lompat sekali sahaja sebelah kiri. Alihkan titik sekali sahaja ke sebelah kiri ni. Jadi maka jawapan akhir ialah 10.86. Baik. Contoh yang terakhir. Macam ni 18. Nombor ni tak ada titik, jadi letak titik dulu kat ujung ni. Letak titik dulu. Kemudian bahagi, lompat sebelah kiri. 3 sifar, 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Lengkung yang tak ada nombor kita bubuh sifar. Maka jawapan, jadi titik ni sebenarnya bukan berada di sini dah. Titik ni berada di hadapan ni. Tapi jangan tulis di sini. Tulis, kena nyatakan jawapan akhir di sini. Jadi jawapan akhir ialah sifar perpuluhan sifar 18. Baik, kita teruskan kepada penyelesaian masalah bahagi perpuluhan. Contoh soalan, segulung tali yang panjangnya 50.4 meter dipotong kepada 8 bahagian yang sama panjang. Berapakah panjangnya setiap bahagian tali itu? Baik, satu tali 50.4 dipotong kepada 8 bahagian yang sama panjang. Maka kita akan bahagi. Jadi menggunakan kaedah bentuk lazim, 50/4 kita bahagikan dengan 8. Baik, nombor ni ada titik, letak titik kat atas dulu, siap-siap. Seterusnya kita buat sifir 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Kemudian selesaikan. 5 tak boleh bahagi dengan 8 sebab 5 kecil, 8 besar, kita jadikan 50. Jadi 50 dalam sifir 8 berada di antara 48 dan 56. 50 di situ, maka kita akan guna 48. Jadi tolak 48. 48 ni bilangan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka atas 6. Jadi selesaikan hasil tolak ni. Saya tolak yang kat bawah ni. 50 tolak 48.
Jadi sifar tak boleh tolak 8. Ambil 1 daripada 5, 5 jadi 4. Sifar tersebut akan jadi 10. 10 tolak 8 jadi 2. 2 turun 4, 24. Kita dapati sifir dalam sifir 8 ada 24 di sini. Terus guna. Jadi tolak 24 di atasnya bilangan yang ke 3. Jadi bila selesai di sini kita dapat sifar. Sifar, maka jawapan akhir yang kita dapat ialah 6,3 meter.